maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita ni lah uh, ruang, peluang, kesempatan bertemu lagi untuk pertemuan mingguan ini walaupun secara alam maya. Yang keduanya kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'i, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan ila yaumiddin. Dan kita doakan juga kawan-kawan yang lain, Syazwan, kalau Syazwan pun tak dapat join kan last week. Fahim, Uwais, Faiz, Baim, macam separuh 60% yang kita ada kan. Adik tu akan dapatlah turut serta secepat mungkin nanti kan. Dan kita doakanlah kita punya pertemuan pada malam ini dimudahkan urusannya oleh Allah SWT, diberkati dan adalah benefit yang kita boleh bawa pulang kan untuk improve kehidupan kita selepas ini insya-Allah. So mungkin nak share sikit lah. Hari ni tadi bawa balik dari Johor sebab memang setiap kali minggu yang ketiga kan, yang ketiga lah. So kita orang akan ada program yang abang sendiri punya program lah yang bulanan tu. So kali ni pergi ke Johor lah, pergi Pagoh, program Johor. So tadi baru balik lah petang tadi. Lepas tu lepas balik petang tu sebenarnya ada lagi program lain petang tu sampai malam ni. Cuma yang tu sebahagian lagi yang join. So sedikit ni lah pack sikit kan. Actually sebenarnya lah untuk sesi-sesi ke depan ni terfikir untuk kat Malaysia ni boleh berjumpa je berharap kan. Sebab itulah yang sebab baiknya lah. Kita bertemu, berjumpa face to face, boleh tanya khabar, tengok perubahan-perubahan fizikal ke sebagainya. Cuma kalau kes macam hari ni susah sikit lah kan. Tapi hopefully ke depan boleh sama-sama diusahakan. Sebab bila satu pertemuan kita ni bagus lah, bertemu secara rutin kan untuk chat. Tapi dia ada kekurangan sebab kita ni bertemu secara alam maya kan. So kita tak tahu sebenarnya apa yang sedang berlaku di sebalik skrin ini kan. Dan kurangnya pertemuan yang berjumpa tu menyebabkan hubungan kita ni mungkin makin kaku kan, makin kaku, dia makin janggal. Sebab kita bertemu dengan begitu formal lah, ada sesi discuss ni habis, jumpa lagi kan. Tapi kalau kita jumpa betul-betul, mungkin kita boleh pergi makan ke, borak sampingan sebagainya, dia lebih hidup lah, dia lebih tu kan. So dia risau sebab manusia ni akan ada satu fasa kita akan mengalami kejemuan. Bila kita buat satu rutin tu sama je kan. Macam kita solat pun, sometimes kita buat solat tu dengan tidak berperasaan pun. Kita buat sebab dalam masa waktu, tiba-tiba solat, selesai. Tak dapat apa-apa added value pun daripada setiap solat-solat yang kita buat kan. Sebab selalunya bila rutin ni, rutinitas dia panggil kan. Rutin ni akan menyebabkan manusia ni jadi makin lama makin hilanglah hala tuju, akan ada simptom-simptom jemu, boring dan sebagainya lah. So sebab itu perlu ada lah pertemuan yang tu, nak ada perkara-perkara lain yang kena keluar daripada kebiasaan supaya tak berlakulah situasi kejemuan ini kan. Allah SWT mengingatkan ada sahabat-sahabat ni, diorang dengar peringatan dia tak rasa apa-apa, dengar lagi tak rasa apa-apa kan, sampai mereka ni sentiasa meminta Nabi ni cerita lagi kan. So mungkin sebab dengar, lepas tu in reality tak ada apa-apa yang berlaku, so dia jadi macam kekeringan lah, sampai setahap turun satu ayat Quran dalam surah Al-Hadid kan. 16 kot. Dan ayat tu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat dia surah Hadid tu ayat 16 tak silap lah. Alam ya'lil ladzina amanu kan. Alam ya'lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman ni takut yang dalam an zikrillah,
hati mereka tu khusyuk dan takut dalam mengingati Allah SWT. Betul ke ada ke? Cuba bacakan sikit. Ya, lillazi. Ayat 16 tu, surah Al-Hadid, surah ke-57. Tu bacakan juga maksud yang Arabic dan makna dia. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Maksudnya, belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini Allah sedang ceritalah satu fenomena yang berlaku pada orang terdahulu yang mereka juga menerima kitab. Seperti mana kita hari ini membaca Al-Quran, maka umat terdahulu pun mereka telah membaca kitab-kitab yang telah pun diturunkan oleh Allah SWT. Tapi rutin baca kitab ni, belajar, kaji, dan after some time, kan, fatal alaihimu, bila berlalu masa yang panjang, kalau tak ada benda yang luar, dia berlaku kejemuan tu, sampai benda tu tidak memberikan kesan lah pada mereka kan. Mereka tak merasai khusyuk, dia rasa pertambahan iman, rasa biasa, rasa stagnan, sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat ni menegur. Sebab isu ni berlaku kat para sahabat. Mereka macam tak puas, dapat peringatan Nabi macam tak ada apa-apa. So mereka minta lagi Nabi, apa lagi? Sebab dia rasa macam sama je kan. Satu fasa tu lah dalam kehidupan mereka ni, terutama di Madinah. Sebab ni surah Al-Hadid, surah Madinah. Sampai ayat ni turun macam keras kan. Tak sampai belum tibakah waktu untuk khusyuk. Dah banyak peringatan ni. Tak, sebab memang nature manusia ni, bila lalu masa yang panjang, kita akan rasalah kejemuan, kita rasa kita berada di tempat yang sama. Jadi risaulah, takut kita sometimes bersama, kita dah hampir 2 tahun kan join. Kemungkinan dalam diri kita ni, mungkin tak semua orang, ada setengah orang dia rasa benda ni kan, dia rasa biasa, dia rasa apa, dengan peringatan habis sesi habis tutup kan, dia rasa apa, mungkin akan datanglah perasaan kejemuan itu kan, yang kita doakan semoga adalah ekstra benda lain yang kita kena usahakan supaya tak berlaku rutin yang menyebabkan kejemuan tu. Dan benda yang boleh improve ataupun menolak berlakunya kejemuan inilah dengan pertemuan tu. Sebab pertemuan tu lah sebenarnya menghidupkan kan, suasana, menghidupkan kita sama kita kan. Sebab pertemuan kat sini ni, dekat sesi record mingguan dan online pula ni, dia banyak lah limitation yang menyebabkan ada benda-benda tu tak achieve kan, tak sampai dan tak menjadilah. So sebab jemu ni satu situasi yang mungkin akan berlaku lah dekat manusia kan. Dan manusia ni dia boleh duduk tempat je. Dia kena ada luar, dia kena keluar daripada keadaan biasa. Kalau tak, bila kita monotonous je, kita akan rasa boring kan. In fact, bila Allah SWT mensyariatkan ibadah-ibadah untuk kita menyembah dia secara ritual pun, dia ada pelbagai supaya tak jemu. On daily basis kita ada solat kan. Kemudian untuk weekly ada solat Jumaat ekstra. Jadi kepelbagaian ni menyebabkan kita tak jemu. Tapi sometimes kita berjemu kan, solat. Cuma sebab dia wajib kita buat lah. So dalam konteks solat pun, Allah Ta'ala design ibadah tu ada pelbagai, variatif, supaya mengelakkan berlakunya
Sebab manusia uh, apa je dan tidak ada benda yang luar daripada kebiasaan akan berlaku kejemuan kan. Dalam apa-apa benda pun lebih lagi lah nak dia topik itu master kan. Sebab kalau orang tu degree 8 tahun takkan sampai 9 tahun degree kan. Muka putus asa. Sekat-sekat kan. Sekat-sekat sangat tak? Sekat-sekat. Sebab degree Alamak. Ambil tadi dia nak pakai hotspot lah. Hotspot phone satu lagi. Kat atas ni memang tak dapat nak pakai wifi rumah. Dia tak detect. Okay. Hopefully okay Better. Sekarang okay. Soalan-soalan Fahim, Adik, Wise, kita tunggu lagi Syazwan dan Baim lah. Kalau siapa boleh tolong tanya khabar kan. So, kita baru saja tadi tengok satu ayat daripada surah Al-Hadid di mana Allah SWT menegur orang beriman belum tibakah waktunya untuk mereka antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, benar-benar khusyuk dalam mengingati Allah SWT kan. Dan Allah kata janganlah kamu jadi seperti kaum-kaum terdahulu, orang yang datang sebelum kamu, yang mereka juga diberikan kitab fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, tetapi lalu waktu lama panjang maka hati mereka menjadi keras sebab rutin tu dan mereka tak ada ambil effort pun nak adjust kan. Kalau bila berlaku je kejemuan tu ataupun tak khusyuk lagi, tak berlakunya proses mengingati Allah SWT dan dibiarkan masa lama, kita takutlah hati kita jadi keras. Ketika itu mungkin bila dah bagi peringatan pun dah tidak efektif kan. So fenomena itu mungkin berlaku kat kita lah kan. Sebab possible je orang yang baca Quran tapi tidak mengingati Allah SWT kan. Seperti mana orang-orang itu mereka juga mengkaji kitab tapi mereka tidak antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tak berlakunya proses khusyuknya hati mereka dalam mengingati Allah SWT. Kadang-kadang proses satu benda tu berlaku tapi matlamat tak berlaku kan. Contohnya teaching proses berlaku tapi tak berlaku learning proses kan. Sebenarnya tujuan teaching tu untuk berlakunya learn tu, student belajar cikgu kan. Cikgu duk mengajar tapi student tak belajar pun. So kita takut kita ni khusyuk dengan proses. Contohnya kita datang sesi kita baca Quran, itu proses kan, tapi dia punya hasil kita nakkan tu lah peringatan, berlakunya peningkatan tarbiyah, kita makin khusyuk, makin tunduk. Kita takut benda tu tak dapat walaupun kita sentiasa datang sesi secara rutin. So ini peringatan lah untuk sama-sama tengok dan saling ingat-ingatkan. Kalau kita rasa ada lah situasi tu dekat diri kita kan, kejemuan ke, kelesuan ke, rasa stagnan je, rasa macam tak ada apa-apa improvement, mungkin kena buat extra benda yang luar daripada kebiasaan kan. Dulu macam kita orang pengalaman halaqah kan, mungkin tahun 2 tahun belum lagi adalah isu-isu kejemuan, tapi after 3 years, 4 years, 5 years kan, lama lah, 5 tahun join usrah kan, adalah akan berlaku fasa ala minggu jumpa jemu, dia akan berlaku rasa tu kejemuan tu sampai to the extent kita orang buat apa, instead of likot malam, kita likot sebelum subuh supaya nak tukar daripada rutin biasa tu. So memang bangunlah kan, likot bukan kat rumah, kena pergi travel, habis subuh, habis pergi kelas, sampai kerja, habis subuh pergi kerja. Contohnya meeting tu dekat masjid sekian-sekian pukul 4 pagi, so kena tidur awal lah dan prepare untuk travel pukul 4 pagi. Sebab bila keluar daripada kebiasaan tu, dia akan rasa lagi ni lah, lagi appreciate kan. Sebab bila kita again rutinity ni apa bahasa dia, rutin kan, rutin yang boleh menyebabkan berlakunya kejemuan. So yang ni yang barisakan yang kat Malaysia antaranya kan, sebab kadang-kadang kita boleh bertemu
face to face, kemungkinan kita kena usahakan ke arah tu lah kan. Kalau tak boleh setiap minggu, kita cuba dengan kerapan yang sekuat mungkin lah. Sebab dekat skrin ni dia tak sama dengan bertemu rukbatayhi ila rukbatayhi, bertemu secara bersemuka tu. In fact, kalau siapa pernah membaca satu hadis tentang Ghulam kan, seorang ghulam dakwah, dia panggil ghulam, hadis ghulam. Hadis ni cerita seorang budak remaja, dia adalah tafsiran pada surah Al-Buruj. Satu peristiwa ni, surah Al-Buruj tu background dia ada seorang satu zaman ni, si raja ni dia ada ahli sihir yang menjadi dia punya ni lah, backup dia kan, backing raja tu untuk memastikan raja tu berkuasa. So bila ahli sihir tu dah tua, dia beritahu raja tu dia nak cari pengganti. So long shot the story, datang seorang budak ni kan, yang telah pun selected untuk diajar sihir oleh ahli sihir yang dah tua tu. At the same time, dia berjumpa dengan seorang rahib yang mengajarkan dia agama. So mereka ni, budak ni, dia berjumpa dengan kedua-dua ni every day kan. Setiap hari pertemuan tu berlaku. Pertemuan yang berlaku setiap hari tu menyebabkan dia cepatlah belajar dan kan. So pertemuan yang kerap ni bagus lah. Sebenarnya bagus. Tapi sebab bila bertemu tu, dia adalah extra yang kita dapat. Bila bertemu secara fizikal tu. Itu contoh lah. Contoh lain, kenapa Abu Bakar ni kita kata sahabat yang paling faqih kan? Sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab dia rapat, tapi dari segi spend masa bersama Nabi tu, Abu Bakar paling banyak masa Nabi kan. Sebab dia orang pertama terima dakwah Nabi. Of course lah, dia since begin lagi dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia teman Nabi hijrah bersama kan. So makin closeness dengan Nabi tu menyebabkan banyaklah dia serap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila orang menyifatkan sifat Abu Bakar tu kan, mereka menyifatkan Abu Bakar tu seperti mana ada seorangnya Abang cerita kan, satu fasa tu Abu Bakar dia nak berhijrah, dia nak lari daripada Mekah sebab dia tak dapat nak kebebasan nak beribadah. Dia nak lari tu, dia nak lari nak tinggalkan Mekah, ada orang jumpa dia, nama dia Ibnu Darnah. Pernah cerita kan sebelum ni. Ibnu Darnah ni kata, Abu Bakar, kenapa kau nak lari? Abu Bakar kata, dia nak lari supaya dia ada lebih fleksibel lah untuk dia beramal dengan Islam dia tu. Sebab dekat Mekah tu restricted kan. So kata Ibnu Darnah ni, tak wajar orang seperti engkau tu diusir daripada tempat ini kan. Sebab engkau ni lah yang menjaga silaturahim, yang berbudi kan, yang bagi makanan dekat orang. So Ibnu Darnah ni kafir ke gitu. Ibnu Darnah ni dia menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Dia kata tak patut kau ni lari daripada Mekah, kau ni bagus. So dia nak bagi perlindungan kepada Abu Bakar. Cuma poin kat sini lah, statement ataupun apa yang Ibnu Darnah tu sifatkan kepada Abu Bakar sama seperti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sifatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa Nabi terima wahyu yang jumpa dengan Jibril tu, dia kata kan, apa berlaku dekat aku ni? Adakah Tuhan murka pada aku kan? Lepas tu Khadijah kata dekat Nabi, mustahil Tuhan itu murka pada engkau kan, sebab engkau ni orang yang menghubungkan silaturahim, memberi makan orang miskin, sekian. So the same sifat yang ada pada Rasulullah SAW terlihat oleh orang lain ada juga pada Abu Bakar. Nak cerita apa? Sebab kedekatan dan kekerapan bersama Nabi itu bergeluman kan, menyebabkan dia panggil impersonate kan. Apa istilah dia bahasa Inggeris? Betul ke impersonate? Memang imitate. Maksudnya Nabi punya karakter tu tercermin pada Abu Bakar. So tu nak cerita lah. Kita takut rutin online kita ni mungkin menyebabkan kita tak rasa apa-apa kan. Itu satu peringatan lah. Sebab ini adalah limitation kita kan. Kalau yang Jerman tu tak buat apalah. Benda yang boleh diusahakan mungkin sesama orang Jerman mungkin boleh bertemu lah kan, untuk menghilangkan kekakuan tu, sebab kekakuan yang ada sebab online tu. Allah tu sedikit peringatan kan. So semoga lah kita sama-sama tidak membiarkan hati-hati kita ni keras, tidak khusyuk kepada Allah. Kalau kita rasa tak kena something is wrong, kita ambillah tindakan luar daripada kebiasaan kan. Sebab kalau kita biarkan, dia katakan
fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Bila mereka membiarkan keadaan itu lama, faqasat apa? Hati mereka menjadi keras kan. Faqasat qulubuhum. Wa katsirun minhum fasiqun. Qulubuhum. Qulubuhum. Qulubuhum kita terbuka minta maaf hati-hati mereka. Jadi masa yang lama kita biarkan keadaan kita yang tidak dapat mengerti Allah SWT, apa stagnan, tak ada progress tu, kita jangan biarkanlah kalau kita rasa something is wrong kan. Cepat-cepat kita ambil tindakan sebab masa tu bahaya kan. Dia akan menyebabkan kita rasa okey lama-lama jadi keras dan bila dah keras sangat bila dah keras sangat kan nak tegur pun dah susah lah. Dengan peringatan pun tidak efektif kan. Sebab tu kalau rasa something is wrong, cepat-cepatlah kita ambil tindakan luar daripada kebiasaan ini. So Allah Alam, itu peringatanlah sama-sama ni. InsyaAllah untuk kita bersama. Jadi pada malam ni kita akan terus sambung sikit discussion surah An-Naba lah insyaAllah. Kita ada baki lagi beberapa ayat Quran lah daripada surah An-Naba ni untuk kita sambung. Boleh minta. Ada update ke Syazwan dan Baim? Ada siapa yang cuba try reach? Kalau ingat Syazwan pun tak ada last sesi, Baim pun tak ada last sesi sebab dia tertidur ke apa Baim kan dia lah. Faiz pun tak ada hari ni kan. So kalau kita akan sambung pada malam ini, kita dah masuk ayat yang keberapa dah pada malam ini? Ayat ke-31. Kita akan cubalah habiskan kan. Jadi insyaAllah kita masih lagi membicarakan surah An-Naba lah pada malam ini. Mungkin siapa mungkin boleh sedikit share last sesi kita tengok apa. Boleh kan? Ada ke? Mungkin seorang-seorang boleh tambah sikit-sikit lah. Ada. Kena semak nota dulu. Kalau ingat last sesi kita discuss ayat ke-21 sampai ayat 30 kan. Dia cerita tentang beberapa bentuk azab. Itu kita boleh share sikit. Antaranya apa yang ingat last week kita discuss. Macam mana cara-cara Allah Ta'ala menggambarkan azab tu. So ada sebahagian Allah ceritakan bentuk-bentuk azab lah di neraka tu yang kita tak nak imagine pun. Tetapi dia Quran cuba nak menceritakan dengan sehampir mungkin mampu kita bayangkan, tapi sebenarnya dia lagi teruk daripada itu. Sama nanti kita akan cerita tentang syurga kan. Sama lah yang saya sebut tadi, ada banyak. Kalau boleh kita ni tahu kan perkara-perkara ni dan kita kena share kan, sebab dalam kita menyambut Islam ni dia ada tarhib dan targhib.
Dia ada satu satu istilah kita panggil targhib ni memberi galakan, tarhib ni memberi ancaman lah, ataupun peringatan. Bila kita cerita tentang Islam ni kita kena dua-dua seimbang kan. Sometimes kita ni cenderung nak cerita benda baik je. Tak. Ada setengah-setengah orang, dia perlu diceritakan dengan benda-benda yang seperti ini kan. Azab, kedahsyatan neraka. Sebab dia mungkin jiwa dia tu dia tak tertarik pun dengan benda baik. Tapi bila dia dengar benda-benda yang ganas, yang warning ni dia akan rasa awas kan. So cerita dengan dikit kat sini lah. Yang panas. Tambahlah dia akan tinggal hukuban kan. Aqabah yang lama-lama. Yang menarik kat sini antara yang nak tambah pada yang Imran highlight tadi kan. Dah lah neraka ni panas tapi mereka tidak la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Tidak akan tidak akan merasa dingin, tidak akan mengecapi minuman illa hamimah wa saqa. Hamimah tu air panas. Wasaqa ni apa itu istilah itu? Nenah. Nanah kan? Siapa Adi sebut nanah. Cuba tengok nanah ni. Cuba buka YouTube kan masing kan. Search nanah ni apa benda nanah. Nanah semua tahu nanah apa kan. Tapi sebut nanah tak rasa apa. Tengok nanah tu rasa kotor lah. Kalau tengok dulu masa masa abang dapat scholarship apa JPA kan, kena buat A-level. Scholarship tu untuk A-level medical 2 tahun di Intep. Sebelum masuk A-level kita orang ada macam sort of attachment lah seminggu dekat hospital. Untuk reconfirm betul ke nak pergi A-level medical ni kan. So dia pergi attachment seminggu ke hospital, pusing beberapa jabatan lah, jabatan ortopedis, jabatan psikiatri. So nak cerita kan waktu dekat ortopedik ni pengalaman lah nak share seringan. Ortopedik tahu apa ortopedik ni? Ortopedik ni jabatan tulang-tulang tu. Ortopedik ni jabatan yang tulang lah, yang isu orang accident ke, patah kaki ke, dan potong tangan ke, itu di bawah jabatan ortopedik tentang berkaitan dengan tulang. Jadi dekat Kelantan ni, kes-kes ortopedik ni dia banyaklah kes-kes diabetes. Bila pakcik-pakcik diabetes kan, yang diabetes mellitus tu, kecil manis yang sangat terlampau tu the extent mereka ni kena potong kaki. Potong lah serta-serta anggota mereka yang dah rosak kan. So waktu kita orang pergi ortopedik ni cerita sampingan ya. Makcik ni tengah specialist tengah review seorang patient yang datang follow up. Kaki dia kena potong, dah tua lah. Perempuan ni. So kaki kena potong tu, dia datang nak cuci luka. So kita masuklah dalam bilik patient tu kan. Bilik specialist tu dengan patient tu adalah. So dia buka lah balutan tu kan. So bayangkan bahagian dah potong tau, bahagian yang hujung tu, yang daging yang tinggal tu keluar cecair hijau. Banyak sangat. Sebab itu semua daging-daging yang dah rosak dah, yang dimakan oleh decomposer. Dahsyatnya. Keluar hijau tu mengalir kat daging yang rosak tu. So doktor akan buang semua nanah tu. Setiap kali dia datang pula akan buang sampai dah tinggal yang elok je, barulah dia akan kulit tu tutup bahagian kepotong tu. Kalau nak rasa geli lagi, cuba tengok YouTube tu. Nanah yang mengalir hijau tu. Itu yang akan diberi minum. Nak cerita menarik ya, seorang kawan ni kan, dia dapat A-level, dia sambung KTT. Dia tengok nanah tu, dia lari, dia muntah. Dia muntah sebab dia tak boleh nak tengok nanah tu. Tapi yang doktor ni, nak cerita betapa jijik dekat dunia dah sejijik dengan nanah tu. Kan? Nanah kotor lah. Nanah kotor tak? Kotor kan? Semua orang mungkin pernah rasa apa? Bisul kan? Keluar hijau tu. So bayangkan, minum air tu. Subhanallah. Kat neraka. Minum air nanah. Tak apa? Tengok pun rasa nak muntah dah ni. Bayangkan kena minum kan? Jadi, kita nak minum air apa? Air tilas lah, cat time lah kan. Tapi Allah Ta'ala hidangkan untuk mereka ni air nanah. Subhanallah. Yang satu azab lah dekat akhirat. Yang patutnya menimbulkan rasa tak nak masuk ke dalam neraka ni kan. Jadi ini antara kita bincanglah last week berapa bentuk azab yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi pada hari ini insya-Allah kan kita akan masuk ke kelompok ayat yang berikutnya, ayat 31 yang kita akan cuba habiskan sampai habis kalau sempat insya-Allah kan. Auzubillah minasyaitanir. Kalau sebelum ini bercerita tentang apa yang akan diterima oleh mereka yang masuk neraka dan
Kenapa mereka masuk neraka? Sebab mereka ni orang yang tidak mengharapkan hisab kan daripada Allah Taala. Part yang berikutnya Allah SWT akan bercerita daripada ayat 31 sampai 36. Imran kalau nak share boleh share lah skrin kan. Kalau ada share ke skrin? Nanti share kan apa surat apa 222 tu. Dia kata Al-Quran kemudian akan memberikan pemandangan. So the next part ini daripada 31 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Orang-orang yang bertakwa itu memperoleh kejayaan, masya-Allah. Mafazan ni kejayaan kan. Sebab apa kejayaan apa? Masuk syurga. Syurga itu berkejayaan. Ini satu mindset baru ni. Allah SWT sedang membetulkan definisi kejayaan kan. Jadi ini adalah ayat-ayat makiyah, cara-cara macam mana Allah SWT nak betulkan cara kita mengukur satu benda tu. Mengukur satu nilai satu benda tu kan. Apa itu kejayaan, apa itu kebahagiaan, apa itu kesenangan. Kalau kita ikut ukuran masyarakat, kejayaan ni lah apa? Dapat ijazah, dapat boleh rumah besar kan. Boleh bawa mak pergi umrah. Mungkinlah kejayaan bagus lah kan tu. Tapi Quran dia letak lain definisi kejayaan tu. Dia nak betulkan ni cara fikir ni. Iaitu bagi orang bertakwa, kejayaan dia dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Jika neraka Jahannam menjadi tempat kediaman para pelampau, maka orang-orang yang bertakwa pula akan berakhir dengan kejayaan dan keselamatan dalam bentuk nikmat-nikmat yang berikut. Apa? Hadaiqa wa anaba. Di syurga itu mereka akan dapat taman-taman syurga dan kebun-kebun anggur. Masya-Allah. Dapat hadaiqa ni taman-taman yang banyak. Wa anaba ni jamak bagi ainab, buah-buah anggur kan. Buah-buah yang boleh menghilangkan haus. Kalau tak dekat neraka, minum air nanah. Dekat syurga minum air anggur, subhanallah. Air yang sangat dekat, anggur ni satu buah dekat dengan orang Arab lah. Dulu mereka simpan anggur ni sampai mereka boleh buat arak kan. Tapi dekat syurga ni ada anggur-anggur yang bagi orang miskin yang di Mekah tu, sahabat-sahabat miskin, mereka mungkin tak mampu nak makan anggur ni. Tapi dekat syurga nanti Allah bagi gambaran mereka dapat makan anggur, subhanallah. Bukan dapat makan anggur, dapat taman anggur tu. Nak makan ke, nak buat apa buatlah. Satu taman dapat kan. Dan wakawa iba atraba bidari remaja yang cubalah nak bayangkan adanya bidari waka'san dihaqa dan gelas yang penuh dengan minuman kan. Sebab ini satu bentuk tarikan. Kita kena imagine mereka ni dekat tanah Arab yang panas, yang gersang, yang tak ada sungai, tak ada latar macam tempat kita kan. So semua ni dia menarik motivasi para sahabat untuk tergila-gilakan syurga kan. Ini menariklah Allah SWT menggunakan pendekatan yang dekat dengan keadaan spesifik para sahabat ketika itu. Dia menarik perhatian tu kan. Dia memahami psikologi para sahabat ni yang di Mekah ni yang panas, yang tak cukup makanan mungkin kan, yang susah dapatkan air, yang mereka ni yang mereka Islam ini ditindas oleh majikan-majikan mereka. So diberikan mereka ni rangsangan-rangsangan yang bersifat fizikal macam ni, material macam ni kan. Setengah orang fikir, kenapa ayat ni macam materialistik? Cuba nak memancing sahabat dengan material. Apa pandangan dengan orang yang ada idea ni? Okey ke tak? Ataupun kenapa Allah guna approach macam tu? Menarik dengan material. Sebab Ha. sebab that is the macam the people can imagine that. So kalau in paradise there are lots of things we cannot imagine, so they cerita about these things so we can imagine what it's like, have an idea. Okey. Boleh. Ini satu kajian menarik lah. Sebab macam mana Allah SWT dia cuba nak memancing kemancing lah ini kata kita kan. Memberi dorongan kan tentang hari kiamat ataupun perakhiran ni. Dia ada perbezaan semasa fasa awal Islam dengan fasa hujung. Semasa fasa awal ni dia cuba menarik motivasi ke syurga ni dengan
perkara-perkara macam ni yang fizikal, yang boleh diimagine oleh sahabat-sahabat. Sebab itu paling mudah kan. Orang tu imagine, dia dapat benda tu. Sebab ini yang orang nak dekat dunia kan. Tapi bila mereka masuk Islam, mereka kena tindas, mereka kena lagi teruk. So mereka mengharapkan dapatlah nikmat-nikmat ini di syurga nanti. Sesuai dengan keadaan itu, maka Allah cerita benda ni kan. Tapi nanti kita akan tengok kan, kalau kita belajar Quran lama-lama sikit, di Madinah, di fasa-fasa sahabat di Madinah tu, dah tak valid dah ayat ni. Sebab mereka dah rasa dekat Madinah dah air sedap kan. Air tilah dah rasa kat Madinah. Dah jadi pemimpin kan kat Madinah. Dah rasa dah air apa. Air apa yang lacikan semua kan. So rangsangan syurga di Madinah ni dia lain. Allah kata apa? Allah menjanjikan keampunan, menjanjikan pertemuan dengan Allah SWT. Dia level lain dah. Level lain apa? Level nak mengharapkan keampunan, nak mengharapkan maghfirah, nak mengharapkan berjumpa menatap wajah Allah SWT. Tapi ketika Mekah lain, dia menggunakan pendekatan fizikal ini. So ini menarik kan, sebab Quran punya approach tu sesuai dengan perkembangan sahabat tu sendiri. Samalah bila kita nak menarik cerita kat orang kan. Kalau orang baru mungkin cerita dengan benda-benda basic macam ni kan, benda-benda yang menarik perhatian orang ramai kan. Physically cuba nak memberi gambaran apa itu syurga. So dia kata kat sini lah, hakikat syurga ni sebenarnya tak dapat ditanggap pun oleh penduduk dunia kan. Memang ada hadis mengatakan syurga ni ataupun akhirat sendiri kan, satu tempat yang takkan tergambar oleh fikiran, takkan mampu mendengar. Walaupun kita cuba nak imagine, oh syurga tu ada bidadari, ada air mengalir, tapi dia bukan macam tu. Sebab kita punya imajinasi ni limited. Tapi syurga Allah tu way jauh daripada itu kan. Dia rasa best, lagi best lagi. Dia tak sama dengan dunia kan. Dia di luar daripada kemampuan manusia nak bayangkan. Tapi Allah cuba dalam ayat ni bagilah hint-hint ni supaya manusia ni membayang-bayangkan kan, dan supaya kita ni rindu nak kembali ke syurga. Kita kena kerap baca ayat syurga ni supaya kita rindu. Tapi kita susah lah sebab kita kat dunia ni dah senang. Kita rasa macam lah, dekat Speedmart pun ada buah anggur ni. Kenapa nak pergi syurga kan? Dekat Jerman tu siap boleh makan strawberry lagi. Makan anggur je. Sometimes kita hilang tu tak? Kita dah hilang dah rasa drive nak syurga tu. Sebab dah dapat semua kat sini. Kan? Bidadari, apa lagi? Gelas-gelas yang penuh dengan minuman ada kat kantin. Ini semua tarikan mungkin valid untuk sahabat-sahabat di Mekah yang susah, yang challenging. So ini cabaran kita lah. Bila kita senang ni, kita rasa syurga tu jadi not so into syurga kita ni. Sebab kita dah senang kat dunia kan. Sebab itulah bila senang kat dunia ni, kita tak rasa rindu syurga. Jadi kena banyak lagi membaca ayat-ayat tentang syurga. Kena saja liman diri kita kat dunia ni bukanlah destinasi kan. Ini bukanlah apa kita nak. Bila kita dapat makan sedap, makan senang tu, kita kena riman diri kita. Sebenarnya bukan ni kita nak kan kat dunia ni. Bukan ini sebab Allah utuskan kita kat dunia. Bukan kita diutuskan kat dunia untuk merasai semua makanan. Bukan Allah Ta'ala utus kita kat dunia ni untuk menikmati dunia tu, bukan. Tapi dia tempat untuk beramal, berjuang kan. Menabur amal-amal supaya boleh dituai di syurga kelak. So itu satu sedikit gambaran syurga untuk para muttaqin. Ahlan Faiz, kita sedang discuss sambung surah An-Naba Yang lain okey, boleh follow Kalau siapa nak interview, nak share, nak tambah, boleh tahu. Kemudian dia cerita kat sini pula lah beberapa suasana syurga tu. Ayat ke-35, Allah Ta'ala kata la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Maka tidak akan mendengar sebarang percakapan sia-sia dan kata-kata dusta. Subhanallah. Ini adalah suasana di syurga. Iaitu tidak akan dengar lagwan, kata-kata lagha, wala kizaba, kata-kata dusta. So secara mukhalafah meaning kan. Maksudnya the reverse meaning of this ialah dekat dunia ni ada ni. Dekat dunia ada kata-kata lagha, ada kata-kata dusta. Okay. Orang tipu, ahli politik tipu, sebab dunia boleh tipu. Ada suara-suara yang lagha, muzik ke, bunyi-bunyian yang melalaikan. Tapi ada orang katalah, orang yang masuk syurga ni kan, orang yang kita nampak tanda-tanda dia masuk syurga ni, dia menjauhi benda ni kan. Sebab dia macam dah menjadikan dunia dia tu masuk syurga. Macam mana? Dia sendiri menjauhi kata-kata yang lagha, kata-kata dusta. Ini macam potensial di syurga lah.
Sebab dekat syurga tak ada benda ni. Subhanallah. Ni kita bolehlah kita pelihara diri kita daripada benda ni kan. Tidak berdusta dan tidak menyampaikan kalam-kalam yang tidak ada benefit, yang sia-sia kan, yang tidak ada halus. Tapi hari ni banyak benda orang sedang buat kan. Dekat sosial media tu macam-macam dusta ada. Orang fake tu, orang fake ni, orang troll ni satu pendustaan kan. Walaupun dia bertujuan untuk apa? Hiburan, tapi satu pendustaan. Troll ni apa ya? Troll. Troll tu orang yang tahu kan troll kan. Meme-meme semua tu. Dan lara tu banyak sangat lah. Kan artis tu buat ni, artis ni komen, ni komen. So many apa useless thing dekat media sosial tu. Setiap orang yang komen tu dia spam masa nak type komen tu kan. Tak. Lepas tu kita sometimes tak komen tapi kita baca komen tu. Sebab ada komen-komen kelakar kan. Membaca komen tu satu perbuatan sia-sia juga kan sebenarnya. Yang tidak ada. Tapi Allah kata silakan. Hmm. Hmm. Mungkin ada banyak tempat lagi lah. Ayat seumpama ini diceritakan dalam ayat Quran ni kan. Nak menggambarkan suasana syurga tu. Ini suasana yang tenang, suasana yang orang sibuk dengan usaha masing-masing, tidak ada pendustaan kan. Dunia je ada dusta kan. Kita sometimes nak percaya tak percaya pun risau dengan orang lain sebab orang tu berpotensi menipu, berdusta kan. Tapi dekat syurga tak ada benda tu. Tidak ada kata-kata lara, tidak ada pendustaan. Jaza'an min rabbika ata'an hisab. Itulah pemberian daripada Allah SWT kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ni dia kena menanam apa ya? Kena tanam impian, kena tanam kepala dia kan. Nak kembali ke syurga. Sebab itu tempat kita sebenar kan. Tempat yang tidak ada kesesiaan, tempat yang tidak ada dusta. Dan dekat dunia ni bukan tempat tu. Dunia ni tempat nak kita nak beramal sebanyak mungkin, nak buat yang terbaik supaya diterima oleh Allah SWT dan supaya kita boleh kembali masuk ke dalam syurga Allah SWT. Sikit lagi kita masuk tambah. Still lagi lah. Seterusnya kumpulan ayat berikutnya 37 38 ni Allah kat sini kata sekutu Allah SWT menceritakan pula pemandangan kiamat yang berlaku dan menjadi bahan pertanyaan dan pertikaian itu kan. Kalau masih ingat surah An-Naba ni sedang bercerita tentang mereka bertanya-tanya kan tentang apakah itu hari kebangkitan. Jadi sambung dekat sini masih lagi sambung pemandangan kiamat. Iaitu apa? Maka ditayangkan pemandangan akhir di dalam surah ini, pemandangan Jibril AS dan para malaikat berdiri di hadapan Allah yang Maha Penyayang dan khusyuk. Diam tidak bercakap melainkan mereka yang diizinkan oleh Allah SWT. Masya-Allah. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Itulah Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan segala kejadian yang ada di antara keduanya. Mereka tidak berupaya untuk berbicara dengannya. Pada hari Jibril dan para malaikat berdiri, mereka tidak bercakap melainkan siapa yang diizinkan oleh Allah yang Maha Penyayang dan berkata benar. Masya-Allah. Nak cerita ni, keagungan ni hari ni. Sebab apa agungnya? Datang Jibril ni. Semua datang malaikat ni. Semua senyap. Yang hebat-hebat tu kan. Sebab nak cakap ni kena tunggu apa? Approval daripada Allah SWT. Subhanallah kan. Nak membayangkan suasana yang hebat lah. Suasana kiamat ni kan. Cuba bayangkan kita kan. Kan kita senyap kalau ada orang besar datang kan. Senyap semua. Agung punya majlis ke kan. Siapa yang bising mesti orang kata, apa ni bising. So itulah nak ceritanya. Tapi ni bukan majlis tu. Ni majlis lagi hebat ni. Majlis kiamat ni majlis lagi hebat. Sebab yang diam ni adalah malaikat pun diam. Sehebat-hebat Jibril, faham macam mana Jibril tu kan. Mereka ni pun, yang beribu-ribu ni pun senyap je. Tidak akan mampu bercakap. Subhanallah. Melainkan illa man azina lahu rahman, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So tak ada orang boleh cakap. Ketika itu barulah sedar mulut pun tak boleh cakap kan. Kita hanya boleh bercakap dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan.
dan itulah balasan daripada Tuhan lah. Dia kata, ini kenyataan yang sesuai yang disediakan untuk menjelaskan hakikat yang amat besar itu, iaitu hakikat rububiyah Allah yang meliputi manusia, langit dan bumi, dunia dan akhirat. Kenapa Allah cerita ni kan? Nak menggambarkan betapa Allah itu berkuasa ke atas langit dan bumi, berkuasa ke atas berkuasa dekat atas malaikat. Sampai pada hari itu Allah yang mengaturkan semua benda tu. Sampai tu dia extend nak bercakap pun kena tunggu izin Allah Taala kan. Nak menjelaskan rububiyah tu. Apa aspek Allah Taala sebagai Rabb yang menciptakan, yang bagi kita bercakap hari ini kan. Yang kita boleh mendengar hari ini kerana Allah Taala beri kita pendengaran. Yang kita boleh bercakap hari ini kerana Allah Taala bagi kita lisan untuk berkata-kata. So sebenarnya kuasa Allah Taala untuk menentukan siapa boleh bercakap tak boleh bercakap tu bukan dekat hari kiamat je. Betul tak? Dekat dunia pun macam tu. Cuma dekat dunia kita tak nampak sebab kita terus boleh bercakap. So kita tak nampak sebenarnya di sebalik kita mampu bercakap ni Allah bagi kita bercakap. Jadi kita tak appreciate. Melainkan orang itu dia lahir-lahir bisu, tiba-tiba dia boleh bercakap. Mungkin dia akan appreciate. Nikmat bercakap. Ataupun orang yang dia buta kan, lepas tu dia boleh buat lasik ke apa, nampak. Dia akan rasalah nikmat melihat. Tapi orang yang lahir okey macam ni, macam kita, alhamdulillah normal, kita tak rasa sebenarnya sebalik mampu merasa, mampu pegang. Semua ini adalah pemberian Allah SWT, Rabb kita semuanya. Pada hari itu kita akan menghayati benda ni, fakta ni. Itu nak cakap tak boleh cakap sebab dikontrol oleh Allah SWT. Malaikat pun dikontrol oleh Allah SWT kan. So itulah kita keagungan lah suasana pada hari itu kan. La yamlikuna minhu tabah, pada hari pengadilan amat hebat dan menggerukan itu di mana Jibril para malaikat berdiri diam tidak bercakap kecuali mereka yang diizinkan Allah dan berkata benar. Dan Allah tidak mengizinkan mereka melainkan apabila ia tahu perkataan itu benar. Masya-Allah kan, kata hebat dah. Dia kata kat sini sambungan sikit lagi, 2 ayat lagi. Kedudukan para malaikat yang hampir kepada Allah, yang berdosa dosa dan maksiat, yang berdiri dan diam tidak bercakap itu menimbulkan suasana kehebatan, keagungan dan kemuliaan Allah. Masya-Allah kan. Dalam suasana inilah tercetusnya suara amaran dan goncangan yang menyediakan mesin yang tidur. So di hujung itu satu peringatan. Nak kata apa? Zalikal yaumul haq. Quran sedang menggambarkan ni hari pertemuan hebat itu kan. Itulah hari yang benar. Zalikal yaumul haq. Jadi Allah simpulkan dekat hujung ni. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang mahukan kejayaan, hendaklah ia memilih jalan kembali kepada Tuhannya kan. Dia kena memilih jalan ma'aba, kembali kepada Allah Taala. Inna anzarnakum azaban qariba. Kami beri kamu peringatan azab yang dekat pada hari itu. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Masya-Allah. Ditutup dengan itulah hari benar sebenarnya. Itu hari yang sebenar. The real day kan. Yaumul haq. Kan. Dan Allah Taala beri peringatan awal sebenarnya. Inna anzarnakum azaban qariba. Azab yang sangat dekat. Itu apa? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu setiap orang akan melihat. Ya. Yang zuru ni dia bukan saja melihat. Dia beza. Yang zuru dalam bahasa Arab dia ada beberapa perkataan melihat kan. Ada ra'a, ada nazara. Tapi yang zuru ni melihat dengan jelas, dengan penuh kesedaran, dengan penuh consciousness. Lihat. Setiap orang akan melihat apa? Ma qaddamat yadah. Apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangannya. Tangan kat sini adalah simbol pada seluruh anggota badan dia. Tapi sebab kita paling banyak berbuat dengan tangan kan. Tapi ada juga kita punya perbuatan tu lain-lain. Satu mulut kita cakap, kita punya kemaluan ke kan. Kita punya kelicikan akal berfikir. Semua perbuatan kita tu qaddamat yadah kan. Akan diperlihatkan kepada kita semua. Subhanallah kan. Qaddamat yadah wa yaqul kafir. Maka orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya jika aku jadi tanah saja. Masya-Allah. Bawah kita baru sedarlah. Lah kalau tahu macam ni, baik je tanah jelah. Tak payah jadi manusia. Subhanallah. Menyesallah. Dan kesalahan ketika itu dah tak ada gunanya. Kata kata-kata orang kafir itulah, kata-kata itu membayangkan ketakutan dan penyesalan sehingga ia bercerita supaya kembali kepada Adam saja dan kembali dari tanah yang hina dan terbiar.
ini lebih mudah kepadanya dari menghadapi kenyataan yang amat menakutkan itu yang akan dihadapi oleh orang-orang yang bertanya-tanya kerana ragukan berita yang akan diberikan. Subhanallah. Jadi kita tak nak kita pun tiba-tiba masuk dia orang yang alah menyesal lah. Kau tahu tak helai lah pergi Jerman. Usahanya adalah bukan macam tu kan. Nak cerita ni. Sampai tahap kau tahu tak payahlah aku lahir kat dunia. Kau tahu tak payahlah jadi manusia je. Tanah je lah. Kita dia aja kan. Ya lah itu ni. Kuntu turab. Tapi tak ada. Kita tak ada lah nak ke tanah. Kita semua jadi manusia. Tapi kita kena ambillah peringatan ini. Semua kita tak termasuk dalam kalangan mereka yang mendustakan Allah Ta'ala, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT. Kita kena buatlah persiapan-persiapan kan. Sebab kita dah ada di dunia dan kita kena yakin akan berlakunya hari Yaumul Haq itu. Yaumul Haq, setiap orang akan diperlihatkan kepada mereka apa yang mereka telah dibuat, apa yang mereka pernah berbuat dekat dunia. Setengah mufassir lain kan dalam ayat lain menyebut semasa Allah Ta'ala menunjukkan amal-amal yang pernah dibuat di dunia kan, maqaddamat yadah ni, dia bukan saja tunjuk apa kita pernah buat, tapi mana dia tunjuk juga apa yang kita pernah buat dan apa kesan daripada orang selepas tu. Subhanallah. Contohnya kan, kata kita buat baik, K. Imran, Aiman lah kan, pada tahun 2022, Aiman satu hari tu mewakafkan Quran dekat seorang brother ni kan. Okay, Aiman pun meninggal lah tahun 2000, let's say 2060. Tapi orang yang dapat benefit Quran tu, dia guna sampailah benefit tu habis, mungkin 2200 sebab dah passing kan. So bila dipertunjukkan amal tu, bukan saja ditunjukkan amal yang kita buat pada kita hidup, tapi apa dia punya recurrent effect tu. Subhanallah. So orang yang banyak amal yang jariah tu, dia akan nampak lah amal itu berganda-ganda. Tapi orang yang ada buat dosa pun, mungkin ada perbuatan dosa dia tu berganda-ganda kan. Dia ajar kawan-kawan dia, ni cara dia nak apa, nak hack akaun orang. Contohnya ajar benda yang tak betul, orang tu ajar kat orang ni ajar kat ni, nampak dulu aku ajar dekat si A ni je, tengok efek dia Allah lepas 1000 tahun kiamat dah berganda-ganda efek dia. Jadi kita kena fikir jauh lah bila kita nak buat betul benda tu kan. Kita kena fikir, kalau nak buat jahat pun buat jahat yang one off. Bukan nak buat jahat tau. Maksudnya kena fikir sebab efek dia tu mungkin berganda dan kita akan terkejut melihat adanya gandaan amal tu kan. So sebagai orang beriman, kita carilah amal-amal yang boleh menggandakan kebaikan-kebaikan itu. Bila kita mati pun dia terus berterusan kan sampai memberatkan timbangan kita di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Kita dah habis surah An-Naba. Alhamdulillah, cerita tentang berita besar iaitu akan datangnya Yaumul Haq, hari kebenaran. Jadi dalam surah-surah seterusnya kita akan banyak bincang tentang kiamat sebagainya kan. Sebab ini antara mesej besar yang diangkat semasa zaman Mekah. Itu nak mendalamkan, untuk konteks Mekah tu nak menanamkanlah adanya hari kiamat. Untuk konteks kita dah percaya benda tu, tapi kita nak revise, nak dalamkan dan nak supaya kita ni fikir sentiasa ingat benda ni kan. Dalam kita belajar, kalau kita interaksi dengan orang, kita sentiasa ingat ada hari kiamat. Sebab dia akan efek tau, cara kita berakhlak, cara kita nak tolong orang. Sometimes kita tolong orang, kita pilih kan, lah tolong UAS ni bukan dapat apa-apa pun, UAS bukannya tolong aku lah aku susah. Itu salah mentaliti kan. Kalau kita ada masa UAS susah, kita ingat, kalau aku tolong UAS ni mungkin aku akan ditolong oleh Allah Ta'ala dalam hari kiamat nanti. Kita nak macam tu. Kita nak efek macam tu sampai tahap bacaan kita ni. Kita sampai kita tak berkira nak tolong orang. Sebab kita tahu walaupun orang tu tak boleh nak balas kita kat dunia, tetapi kita tolong dia tu akan dibalas oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Itu kita nak sentiasa tu membaca tentang kiamat, membaca tentang An-Naba ni je. Supaya ada that conscious tu. Yang tak apa, effort counts, tak apa nanti Allah akan balas, tak apa. So kita tak rasa rugi bila kita buat kebaikan dunia. Allah Alam. Adakah siapa nak tanya soalan, nak bincang ke apa-apa ke sebelum kita skip? Okey lagi. Sebelum tu, okey ke yang lain semua? Okey ke? Okey, Alhamdulillah. Apa yang okey? Why? Share sikit apa yang okey.
Tadi saya terharu lah dengar apa yang Abang Syakir cerita, Abang Syakir terangkan lah. Yang macam mana bila ada kita bantu orang tu tapi orang tak support kita, at least Allah yang bagi ganjaran kita ke hari kiamat. Hmm. Hmm. Rasa Itu. tersentuh lah apa yang dia related lah dengan keadaan saya sekarang ni. Masya-Allah. Ha, Teruskanlah bantu orang tu. Allahu Akbar. Sebab ini bekal Nabi kan, sebab tak semua orang terima Nabi punya mesej awal tu. Kalau Nabi ada mentaliti tu, rasa rugi sebab dia banyak habiskan tenaga, tak semua orang beriman pun. Tak. Dia kena yakin ada hari kiamat yang membalas dia kan. Sampai kita lupa benda ni sebab kita ni ialah jarang membacakan tentang kiamat. Sebab tu cerita ni banyaklah dekat Mekah. Ya, Imran, yang saya apa tadi? Tak apa, nanti dah dapat boleh share lah. Yang lain ada nak share refleksi ke, nak tambah ke, nak yang lain lah. Kalau ada edit ke, amal ke, tambah. Ain ke, Faiz ke. Ataupun nak tolak kan, macam bukan tambah nak tolak. Hmm. Betul, sama je abang pun. Sometimes dapat benda baru tu waktu discussion kan. Kalau kita sendiri tu kita tak mendalam lah. Kita takkan dah baca satu page nak tunggu lama, tak ada kan. Kita nak baca page berikutnya pula. Kita pandai-pandai pun kita baca terjemahan je. Kita pun kita tak fokus ni. So, tapi tak apalah, at least walaupun kita bertemu mingguan, sikit pun tak apa, tapi dia dapat extra baru kan. So, Quran ni dia punya keajaiban dia tak akan terputus. Kita baca lagi, kita dapat lagi yang lagi dapat lagi. So, yang lain tak ada nak tambah. Allah Alam, jazakumullah khair untuk sesi tafsir ni. Masih lagi fit ke nak tambah lagi satu perkongsian ni? Ke dah tak boleh lah? Sebenarnya baru lagi kan? Cubalah mungkin 10 minutes. We try to start lah by 11 insyaAllah. Tadi pun kita mula lambat kan? Jadi, kita start dekat situ surah Naba, nanti kita akan masuk surah Nazi'at lah. So, boleh buat bacaan awal lah, kan guided reading. Bacaan surah Nazi'at, sama ada Kasir Fidilal ke, Ibnu Kasir ke. Kalau ada input-input yang lain daripada yang abang share, boleh share.